Jalan 03 ketiga di Kuala Lumpur. Mungkin 20 minit awal akan menjadi pencucian yang cukup menarik bagi Albert Riddle dan juga Indonesia. Mereka dijangka akan melakukan gerak habis-habisan untuk membenam dan mengharapkan anak buah Raja Gopal akan melepaskan gol dalam 20 minit awal. Raja Gopal bersama dengan Tan Cheng Ho dan pengurus pasukan Dato' Subhan Kamal. Hari ini akan tercipta sejarah pasukan yang keempat setelah Thailand 3 kali, Singapura 3 kali dan sebelum ini Vietnam muncul juara bagi Piala AFF ini. Siap sedia pengadil dari Australia, Peter Daniel Green memulakan perlawanan. Final kedua di Gelora Bung Karno, Indonesia. Malaysia dengan bekal 3-0 membawa bekal itu ke Indonesia pada malam ini. Secara langsung kami bawakan kepada anda. Sarudin Putra terus memberikan di situ kepada Safi Salih. Setakat ini menjaringkan 4 gol. Zulkifli nombor 3 pertahanan pasukan Indonesia. Nombor 22 pula di situlah Muhammad Ridwan, pemain bagian sayap Indonesia. Sarudin satu hantaran cuba ke tengah, tak ada keluar dan Malaysia sekarang ini cuba untuk bergerak menerusi Ashari. Azharuddin semula memberikan kepada Ashari yang cuba untuk mengatur gerak di situ, lepas dari Zulkifli, masuk ke dalam sekarang Ashari, tapi terpaksa menjatuhkan diri di situ Firman Utina ketua pasukan. Satu lagi asakan yang cuba dilakukan oleh Syafiq Rahim, terus memberikan kepada Amar Ridwan. Cepakan sedikit, Malaysia mengatur gerak. Belum nampak lagi Indonesia melakukan asakan awal hingga setakat ini. Masih lagi asakan berterusan dilakukan oleh Malaysia. Sabri Abu yang menggantikan tempat Mahali di pertahanan sebelah kanan. Saya bersama dengan rakan Richard Scully memberikan gambaran kepada anda pertempuran kedua final ini antara Malaysia dan Indonesia. Baik Richard, nampaknya tidak ada banyak pertukaran yang dilakukan. Malaysia terpaksa menggantikan pemain yang menerima dua kad kuning ataupun digantung, dan begitu juga dengan ini, iaitu Arif Suyono menggantikan Okto bagi Indonesia dalam perlawanan akhir ini. Ya, betul. Sudah pasti perlawanan ini kerana Indonesia sudah tentu ingin menurunkan pemain-pemain yang mempunyai kewibawaan untuk menjaringkan gol atau mencari gol. Walau bagaimanapun kita juga tidak boleh menafikan yang kita harus berfokus dalam perlawanan ini untuk memperolehi jaringan atau sekurang-kurangnya tidak boleh membenarkan pasukan Indonesia untuk membuat jaringan lagi. Satu asakan awal yang dilakukan oleh Indonesia berjadi halang di situ oleh Karif Hadi. Satu gerak menarik yang dilakukan oleh Arif Suyono. Dia menggantikan Okto. Jadi nampaknya ada sedikit kelonggaran mungkin bagi Sabri Abu kerana tidak mengalah Okto kali ini. Sudah tentu Datuk membanding kepada kebolehan Otto dan beliau ini sudah jauh berbeza kerana Otto mempunyai kelebihan beliau tersendiri. Namun ini memberi sedikit advantage untuk para pemain pertahanan kita di mana tekanan mungkin sedikit kurang daripada yang diperolehi sebelum ini. Ditambah di situ oleh Muhammad Muslim Ahmad. Terus keluar untuk lemparan bagi Indonesia. Kunalan diharapkan akan terus berkembang. Dan dia bertukar sedikit posisi dari kiri ke kanan untuk memberikan laluan kepada Ashari. Perhatikan bagaimana asakan yang cuba dilakukan di sini oleh Muhammad Nasuha. Memberikan di situ kepada ketua pasukan. Antara panjang terus cuba diberikan kepada Muhammad Ridwan. Tapi tak berjaya ditampar di situ oleh Muhammad Ridwan dengan baik. Memberikan Malaysia tenangan gol sekarang ini. Firman Utina bergerak di bahagian tengah. Ya, Datuk Firman selaku ketua pasukan senantiasa menjana serangan-serangan, senantiasa mengemudikan bahagian midfield, dan beliau saya percaya akan menjadi nadi untuk rakan-rakan beliau untuk bergerak, terutamanya Gonzales yang senantiasa menunggu umpanan-umpanan bisa daripada beliau. Hari ini yang
Gonzales dan juga Irfan diturunkan oleh Indonesia sebagai penyerang kembar. Sementara Malaysia meletakkan Safi Salih dan juga Nur Syahrul Ibn Talha di depan. Nur Syahrul diasak di situ oleh Sokepli. Dapat dirampas di situ oleh Postani. Firman cuba memberikan kepada Gonzales, tidak berhasil. Bagaimana sekarang ini gerak yang cuba dilakukan oleh Malaysia dari tengah. Percaya diberikan kepada Ashari. Oh, terlalu cepat saya rasa. Ashari melakukan asakan. Ada bergabal. Serahkan pemain-pemainnya. Bukan hanya nampaknya taktik yang digunakan sekarang ini. Bertahan, tapi jelas Malaysia melakukan serangan demi serangan menekan Indonesia. Ya, Datuk, perlawanan malam ini mungkin kita boleh lihat dari aspek penguasaan bola. Pasukan mana yang menguasai bola lebih dari peratus lebih, pasukan itu mempunyai peluang untuk memperolehi jaringan. Mana selagi kita menguasai bola, kita tidak memberi bola kepada pihak musuh, kita ada peluang untuk membuat jaringan. Menarik seorang ke tengah terus ditangkap oleh Karepan. Satu gerak dari tepi, dua pemain penyerang Indonesia, Irfan dan juga Gonzales sudah berada menanti hantaran dari Nasuha. Melakukan overlapping di sini Nasuha dan terus Santa. Irfan dan juga Gonzales lalu situ dapat terus bertahan. Selamat Karepan. Yang setakat ini hanya menyerahkan satu gol kepada lawan. Kerana pada perlawanan pembukaan bertemu Indonesia, Sarpini Alawi diturunkan sebagai penjaga gol di mana Malaysia tewas dengan 1. Indonesia, Ridwan kawal di situ oleh Asharudin, cantik diberikan di tengah. Kawalan itu dilarikan oleh Amar Hitam dan gerak menarik di situ Syafiq terlepas akhirnya. Fazli Sas menghantar ke depan mencari Safi Salih, tapi kawalan kemas Maman yang dipercaya oleh Safi Salih dalam perlawanan di Kuala Lumpur. Satu lagi hantaran panjang cuba mencari Muhammad Ridwan di bagian sayap, tapi tak percaya ditampar kemas Muhammad Ridwan. Kembali Ashari di tengah. Syafiq cuba hantar kepada Nur Syahrul, tidak berhasil. Zulkifli Maman terlibat di situ dan bergerakan backing dan akhirnya Firman Utina mencari ruang, dapat peluang di situ. Gonzales tapi dia terperangkap offside. Itu yang dikatakan pemain-pemain kita terutamanya daripada bahagian midfield tidak boleh membenarkan bola dihantar di antara dua pemain, kerana membanding pada situasi itu kita lihat Gonzales senantiasa ingin menyambut bola-bola sedemikian untuk membuat penyudah. Maka nasib sedikit lambat beliau berada di bawah untuk offside. Panjang yang dilakukan satu kali berbagi di editor. Bayangkan perlawanan diteruskan. Pergerakan terus dilakukan di situ oleh Suryana. Dan akhirnya bagaimana sekarang ini di tengah. Ostami mula mengatur gerak. Tapi terkena kali kita dari Malaysia ni. Jalan mencari dan kembali dunia menguasai di bagian tengah. Firman Utina mencari ruang untuk menempusi pertahanan Malaysia. Masih dikawal oleh kita pasukan Indonesia itu. Angkat ke tengah terus di kaki Fazli Sas untuk mengeluarkan dari keadaan berbahaya. Kita berwanan. Juga untuk mengatur gerak. Musuh Firman Utina yang diangkat sebagai orang yang di pertengahan. Untuk mengawal terlepas dari situ. Safi Adi dan peluang sekarang untuk Indonesia mencari ruang. Jadi kampan akhirnya oleh pertahanan Malaysia. Fazli Sas. Satu pergerakan yang tadi mengelulukan Safi Abu dilakukan oleh Indonesia. Ya, Datuk, itu yang saya katakan tadi. Mereka tidak boleh membiarkan bola-bola longgar terutamanya di bahagian penalti, kerana ini akan menyukarkan mereka untuk bertahan. Terlalu dalam sangat menyukarkan ada ruang di belakang. Tidak, terdalam sudut dikeluarkan di situ oleh Asharudin Putra. Satu terangan jauh yang dilakukan oleh Bostami. Indonesia terus melakukan tekanan terhadap Malaysia sekarang ini. Dan tekan ke belakang dan terus mudah. Untuk Eropa. 9 minit perlawanan masih boleh dianggap setara antara Malaysia dan Indonesia. Dengan Malaysia membawa bekal 3-0 bagi final yang kedua di Gelora Bung Karno, Jakarta ini.
Penuh sesak penonton Indonesia telah membeli tiket sejak seminggu yang lalu. Masih dikeluarkan di situ oleh Muslim. Masih datang lagi Sabri Abu. Tentukan Firman Utina di tengah. Dadaan diberikan kepada Nasuha. Terus di tengah, terus melakukan asakan di situ ialah Postami. Satu antara jauh yang cuba dilaburikan di sini kepada Muhammad Ridwan. Berjaya diselamatkan oleh Malaysia. Asyari Samsudin cuba untuk melakukan kerak, tidak berhasil. Fadli Sas pula datang untuk menyelamatkan keadaan. Rata-rata pemain midfield kita harus memberi tumpuan di mana mereka boleh membuat hantaran sekiranya ada ruang di hadapan mereka, tetapi mereka tidak boleh memberi ruang kepada musuh untuk bergerak atau berlegar atau menguasai, terutama dari bahagian midfield. Sabri Abu terlepas bola, tapi Amar Hoidan berada di situ untuk menyambar. Kunalen terus dikuasai semula oleh Indonesia. Nasuha diberikan di situ cantik kepada Arif, dan di tengah bergerak sekarang ini dikeluarkan oleh Muslim, tapi tak jauh. Akhirnya berjaya dikeluarkan oleh ketua pasukan Syafiq Rahim, tapi terus kepada Maman. Masih Indonesia secara keseluruhan menguasai. Dengan gerak-gerak mereka semakin menghampiri pintu gol Malaysia. Gonzales ke belakang sedikit dan cubaan yang cuba dilakukan di situ oleh Irfan Baktim tidak mencari. Bagaimana tolak-menolak di situ. Teruskan kata penghasil dari Australia. Terjatuh pula pemain Indonesia. Syafiq. Bagaimana Syafiq juga terjatuh di situ. Dirampas pula oleh Baktim. Dan diasak oleh Syafiq dari belakang memberikan tendangan percuma kepada Irfan dan juga Indonesia. Ini adalah satu jarak yang bahaya juga kerana kita tidak boleh sia-sia memberi sebarang atau membuat sebarang kesalahan di situ kerana ini boleh menyebabkan tendangan-tendangan percuma yang membahayakan gawang gol kita. Kata Syafiq sebabnya menolak di situ Irfan Baktim. Masing-masing berusia 22 tahun. Redol dan juga pembantunya di situ Wolfgang Pikau, ini dari Australia. Preston Susilo Bambang Yudhoyono juga bersama di Stadium Gelora Bung Karno untuk menyaksikan perlawanan akhir ini. Sebagaimana beliau turut menyaksikan perlawanan separuh akhir bertemu dengan Filipina. Di sini 2 pertemuan separuh akhir antara Indonesia dan Filipina. Firman Utina akan melakukan tendangan terus, saya rasa. Benteng defenders itu. Syafiq, Azharuddin Putra. Juga ketinggalan juga di situ Amar Rohidan dan juga Asyari. Lemah lembut diberikannya di sini kepada nombor 22. Tapi akhirnya memberikan satu lagi tendangan sulit oleh Syafiq Rahim. Itu dikatakan satu set piece yang baik di mana pemain Muhammad Ridwan membuat larian, itu yang satu gerakan yang bahaya juga. Kemudian kedua dimiliki oleh Indonesia. Kali ini dari sebelah kiri pintu gol Malaysia. Firman Utina, Leza sudah kelihatan sekarang ini memancar di wajah penjaga gol pasukan Malaysia. Apapun permainan ataupun bola terus dibawa berlari di situ oleh Sami Salih untuk menjarakkan dari kawasan penalti. Nasuha berjaya rampas. Nur Syahrul. 3 pemain mengawalnya. Dia mencari rakan-rakan untuk bawa ke atas. Tapi Salih sudah berada di tengah, saya rasa. Pada ketika ini, Nur Syahrul sekali lagi dari gerak yang menarik ini. Hatta ke tengah berjaya ditanduk oleh Maman. Dan kali ini, satu tackle atau tendangan first time yang menarik dari Syafiq Rahim. Satu larian yang begitu cantik oleh Syahrul tadi, di mana beliau senantiasa mencari Safi atau Syafiq Rahim. Dan jelas beliau membuat hantaran kepada Syafiq, dan Syafiq harus bertenang dalam situasi itu, membuat percubaan sekurang-kurangnya tepat sasaran ke pintu gol Indonesia. Sekali lagi dikeluarkan oleh pemain pertahanan Malaysia. Asakan mengejut yang dilakukan oleh Malaysia. Indonesia terus berkuasa. Peluang sekarang ini untuk dihantar sini kepada Muhammad Ridwan, tetapi terus dalam tangkapan penjaga gol Khalifah.
Ridwan harus kita harus berjaga-jaga dengan Ridwan. Mempunyai larian yang pantas, penggeleksian bola yang kawalan yang kemas, dan beliau boleh membuat sesuatu di bahagian bahaya, terutama di bahagian penalti. Depan Stormy melibatkan Sukepli. Antara panjang Sukepli cuba untuk mencari Gonzales di tengah. Itu pasukan kepada Gonzales bola. Gonzales diasak di situ. Akhirnya berjaya dilarikan oleh Malaysia. Satu hantaran menarik. Nur Syahrul diberikan kepada Syarudin. Safi Salih naik ke atas sekarang ini. Masih mencari ruang untuk melantang ke tengah. Masih dikawal Safi Salih, tidak. Akhirnya memberikan tendangan sudut kepada Malaysia dari gerak yang dilakukan oleh Safi Salih yang cuba dihalang oleh Muhammad Ridwan dan juga pemain pertahanan iaitu Zulkifli Syukur. 15 minit berlalu melegakan kira Gobal. Syafiq dengan tenang surup rendah dikeluarkan oleh Indonesia. Terus kepada Firman Utina. Sudah berlari ke atas, kita perhatikan pemain Indonesia. Lambat Firman Utina untuk mengatur gerak. Akhirnya diasak dari belakang di situ. Oleh Sarudin memberikan tendangan kecewa kepada pasukan Indonesia. Pertemuan Indonesia dan Malaysia kali yang ketiga untuk Piala AFF 2010. Setelah Malaysia ditewaskan Indonesia di sini 5-1, tetapi Malaysia dalam final kedua dan peluang sekarang ini untuk Indonesia. Irfan Paktim berjaya menyentuh tadi bola itu. Itu yang katakan Irfan bertindak sebagai insting striker di bahagian 6 itu yang bahagian kawasan yang paling bahaya. Mereka tidak boleh memberi peluang kepada pemain ini kerana beliau boleh melakukan percubaan-percubaan atau mencuri peluang dalam situasi yang ketat seperti itu. Ketua pertahanan Malaysia di situ mengawalnya dengan kebas. Irfan berjaya melepaskan diri. Maman. Indonesia mengejar kerak sekali lagi. Firman Utina. Dasuha terlibat. Hantar lagi ke depan untuk Irfan Paktim. Terus memberikan di situ kepada Arif Siono. Cuba hantar ke tengah. Kawalan Malaysia percaya di situ untuk mengeluarkan bola. Safi Salih tak percaya. Dapat semula di sini kepada Muhammad Ridwan. Dan terus memberikan kepada Zulkifli. Satu hantaran Zulkifli ke depan itu. Gol berjaya ditolak di situ. Dan tantukan yang akhirnya terkena di situ. Wah. Sayang sekali terkena tangan dakwa pengadil. Sabri Abu saya lihat di situ dalam keadaan kelam kabut. Ya, dan penalti diberikan. Ya, kita lihat nanti ulang time apa terjadi. Terdesak Sabri Abu. Kerana situasi yang terdesak, beliau harus mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Namun beliau cuba untuk melakukan sesuatu. Namun bola terkena tangan. Dan apakah ini akan mencetus semangat kepada pasukan Indonesia? Kerana mereka ingin memperoleh gol pertama untuk menyemarakkan semangat mereka dalam pasukan mereka. Indonesia memiliki penalti sekarang ini. Khairul Fahmi bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dari penalti yang akan dilakukan oleh ketua pasukan sendiri, Firman Utina. Siap sedia sekarang ini. Dari tendangan penalti diselamatkan di situ oleh Khairul Fahmi. Tendangan yang dilakukan Firman Utina diselamatkan. Tendangan ini begitu pasti lemah memberi sekali. tekanan sebenarnya kepada Indonesia sekarang ini. Ya, sudah tentu Datuk, kerana Khairul sudah menjangka dan sudah membaca sebelum beliau membuat tendangan, kerana posisi beliau berdiri sebelum buat tendangan sudah jangka dia akan sampai ke sebelah kiri beliau dan tepat jangkauan beliau untuk menyelamatkan bola itu. Terselamat pintu gol Malaysia dan tertekan pula seperti mana Datuk kata tadi, Indonesia tertekan pula sekarang. Jadi nampaknya penalti gagal dimanfaatkan oleh Indonesia pada saat yang cukup memerlukannya. Firman Utina, ketua pasukan, gagal untuk melakukannya. Diselamatkan oleh penjaga gol yang baru berusia 21 tahun dari Kelantan, iaitu penjaga gol negara Khairul Fahmi Cemat.
Kita perhatikan mudah diselamatkan di situ oleh Khairul Fahmi. Perhatikan di sini. Tak nampak macam terkena tangan atau kena tangan di situ. Terkena tangan. Pada kali ini, Safi Salih dalam kawasan penalti lawan. Asy'ari cuba mengejar sekarang ini. Asalkan dilakukan oleh Muhammad Ridwan. Terus diberikan kepada pemain pertahanan Zulkifli yang ditampak di tengah oleh Nur Syahrul, tapi memberikan semula kepada Firman Ukina. Percaya ditanduk di situ oleh Muslim. Semula Malaysia mengatur gerak. Satu hantaran panjang, percaya tandukan ke belakang untuk Nur Syahrul. Dan berkembang sekarang ini untuk Asy'ari. Menanti rakan-rakan naik ke atas. Asy'ari memotong di situ. Dan satu lagi potongan Asy'ari. Satu tendangan diselamatkan oleh Marcus. Tapi gerak menarik yang dilakukan oleh Asy'ari. Ya, satu gerak yang begitu yakin. Beliau sungguh yakin dengan kawalan close control beliau yang baik. Dan melepaskan percobaan yang begitu cantik. Terlepas satu lagi peluang Malaysia. Pada kali ini masih berpeluang. Syafiq. Beri ke bawah sedikit. Diberikan pada Amar Rohid dan tendangan yang dilakukannya terkena pemain Indonesia. Malaysia mempunyai ruang dan peluang terbaik sebentar tadi menerusi Asy'ari Samsudin. Saya rasa itu yang sepatutnya para pemain midfield dan penyerang kita berbuat dalam situasi sebegini kerana Indonesia dalam keadaan tertekan dan sekiranya kita mengasak ke bahagian pemain-pemain pertahanan mereka, saya rasa akhirnya boleh juga kita peroleh sesuatu. Jadi dikeluarkan oleh pertahanan Indonesia. Firman Ukina. 20 minit perlawanan masih 0-0. Minit ke-17 Indonesia mendapat dengan penalti. Tapi Firman Ukina gagal untuk melakukannya. Jadikan kedudukan Indonesia tertekan sekarang ini. Dan kecewa untuk Malaysia. Asalkan dilakukan Gonzales. Perhatikan di sini bagaimana Asy'ari berjaya memintas. Akhirnya mencari ruang. Melepaskan sepakan yang berjaya ditolak di situ oleh Marcus Harrison. Ronaldo di tengah mencari Safi Salih. Dikeluarkan oleh Maman. Mereka banyak melakukan gerak menerusi Asy'ari. Tidak menerusi Gunalan sekarang ini. Ya, itu adalah pergerakan taktikal kerana di mana Gunalan mempunyai ruang untuk berlega atau membuat operasi di sebelah kanan kerana beliau pun boleh buat percobaan daripada luar 18 ela. Terus memberikan slip Syahrul Lantar. Sabri Abu di tengah. Dapat di situ kepada Syafiq. Asy'ari sekali lagi digunakan. Asyaruddin Putra pula sekarang ini untuk Malaysia. Di tengah mencari Safi Salih tidak berhasil. Dapat kepada Muhammad Ridwan. Firman memberikan kepada Zulkifli. Indonesia mengatur gerak. Dan terus diberikan di situ kepada Ridwan. Di tengah Baktim. Dan terus pula kepada pemain nomor 3 iaitu Zulkifli. Tapi tendangannya pula tidak menepati sasaran. Melepasi garisan gol. Zulkifli juga banyak membantu dalam serangan di mana beliau sebagai bek kanan senantiasa turun untuk membantu Ridwan dan membantu Irfan dan membantu Cristiano Gonzalez. Ini bermakna mereka senantiasa mempunyai pemain-pemain yang menyerang daripada belakang untuk membantu serangan-serangan sedemikian. Dan gol dari pemain yang berusia 21 tahun. Khairul Fahmi coba. Harrison berusia 30 tahun. Penjaga gol pasukan Indonesia Marcus Harrison Dihidi. Zulkifli. Yang Baktim. Satu terjaga sambil melakukan pusingan yang dilakukannya. Akhirnya tempat selontaran. Gagal diselamatkan di situ Asyaruddin Putra. Ada Sabri Abu yang di tengah tadi. Zulkifli. Baktim mengincar peluang. Sekolah kepada Zulkifli. Yang cuba untuk memecah pertahanan Malaysia. Masih lagi dalam permainan. Tidak terdapat keluar dan lontaran untuk Malaysia. Asyaruddin Putra. Permainan untuk Selangor. Tapi banyak masanya tidak diturunkan oleh Jurulatih Selangor. Kerana Gunalan ada di situ.
Apapun dia nampak semakin dewasa dan semakin berkembang bakatnya, semakin menyeru. Saya rasa permainan besar itu. Ya, Dato', inilah pesada, inilah peluang yang kepercayaan yang diberi oleh Raja Gopal kepada banyak pemain-pemain muda, terutamanya yang berada di atas padang sekarang, kerana mereka membuktikan kewibawaan mereka yang mereka juga boleh mengambil tempat sebagai kesebelasan utama. Nomor tuan, Indonesia kembali menyerang di sebelah Azharuddin Putra. Hantar ke tengah dari Indonesia, tajukan yang cuba dilakukan di situ oleh Gonzales, tidak berhasil. Gonzales 34 tahun usia dia. Istri ataupun berkahwin dengan seorang dari Indonesia. Sudah lama dia merupakan seorang pencarang terbanyak Liga Indonesia. Tak silap saya 5-6 tahun. Dia adalah merupakan penjaring terbanyak Liga Super Indonesia. Dirampas oleh Indonesia. Perlahan dilakukan oleh Penalon di situ. Bastoni nomor 19. Terlepas satu peluang ketiga di Kuala Lumpur. Penalon. Arif Siora yang ditolak oleh Penalon. Dia menggantikan Okto. Satu antara tajukan yang cuba dilakukan oleh Gonzales. Nampaknya dua pemain Indonesia berjaya melepasi perangkap Malaysia ketika set piece ini. Itu yang dikatakan, kedua-dua pemain ini mempunyai satu insting di mana mereka boleh bergelar di belakang para pertahanan kita untuk bergerak, bermakna keempat-empat pertahanan kita harus berjaga-jaga kerana ada serangan datang daripada belakang yang mereka kena sedar, di mana ada bahayanya di situ dan harus membuat susunan yang kemas. Asyari kehilangan bola, terus dilarikan oleh Baba Ridwan. Dicacahkan pula di situ oleh Asyari. Itu tendangan percuma. Permainan jaring gol terbanyak dalam Liga Super untuk tahun ini. Tapi terbanyak diturunkan. Tapi ketika Malaysia bertemu Indonesia, tewas 1-5 dia diturunkan di sini. Begitu juga menjaringkan gol kedua Malaysia ketika menewaskan Indonesia 3-0 di peringkat separuh. Dikeluarkan di situ oleh Muslim. Nur Syahrid dan Talaha dapat kepada Nasuha. Cuba dari jarak 40 meter yang dilakukan oleh Nasuha. Tidak berhasil. Rata-rata pemain Indonesia sedang mengambil kesempatan untuk membuat percubaan atau memperoleh gol. Cara permainan mereka, saya nampak terdesak mereka ingin memperolehi gol awal untuk menselesaikan pasukan mereka. Namun dalam konteks ini mereka tidak mengawal posisi mereka yang sebenar kerana mereka banyak melegar di kawasan musuh. Secara kriket Malaysia masih dirupa dengan 3-0 pada ketika ini. Hasil jaringannya dilakukan di Kuala Lumpur. Satu lagi hantaran panjang cuba untuk mencari Evan Bagdim. Fazli Syahs baru berusia 19 tahun. Bagdim berusia 22 tahun. Dilahirkan di Belanda. Syafiq keluar dari permainan. Ketua pasukan Malaysia. Si Raja Gopal sabar melihat para pemainnya di padang. Tempoh 30 minit sudah menghampiri. Indonesia mempunyai satu peluang yang tersia-sia pada minit ke-17. Penalti yang gagal disempurnakan. Nasuha sekarang ini membawa untuk Firman pula. Firman cuba memberikan cantik di situ kepada Ridwan. Crossing yang cuba dilakukan diselamatkan oleh penjaga gol negara. Saya rasa Khairul Fahmi sudah membaca gerak beliau kerana hantaran beliau sebenarnya ingin hantaran lintang kepada rakan terutamanya Gonzales, tetapi di jangkauan dan anticipate yang begitu cantik dilakukan oleh Khairul Fahmi tadi untuk menghalang hantaran atau bola sampai ke Gonzales. Satu pemain Malaysia di situ. Secara langsung kami bawakan dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Indonesia. Perlawanan final kedua antara Malaysia dan Indonesia. Malaysia membekal 3-0 dari kejayaan di Kuala Lumpur.
30 minit berlalu. Masih bertahan anak buah K. Raja Gopal. Muslim dan Fazil Shahs di pertahanan tengah. Sekarang ini diuji, tapi masih kental bertahan. Cuba mencari Kunalan. Kunalan cuba untuk mencari Safisali, tetapi keluar dari permainan untuk lontaran Indonesia. Walaupun penguasaan bola banyak lebih pada Indonesia, namun mereka tidak memanfaatkan peluang-peluang yang mereka ada untuk percubaan. Berbanding pada serangan-serangan yang kita peroleh, kita serasa serangan kita lagi berbahaya berbanding pada mereka. Sekali lagi Muhammad Ridwan diberikan di situ kepada Firman. Hantar ke tengah. Satu gerak yang menarik. Muhammad Ridwan semula memberi ruang ke tengah dan diselamatkan di situ oleh Khairul Fahmi. 3 pemain Indonesia berada di situ. Setelah menerima hantaran dari Muhammad Ridwan, Khairul Fahmi bertindak cemerlang untuk menyelamatkan keadaan. Walaupun sekarang ini mengalami kecederaan sedikit dari asakan yang dilakukannya sebentar tadi. Ya, saya rasa rata-rata pemain pertahanan kita harus berjaga-jaga kerana mereka terlalu dalam sangat untuk membuat pertahanan, di mana kita hampir ada selama 5 atau 6 orang di bahagian penalti, namun tidak ada kawalan terhadap pemain-pemain yang bebas bergerak di situ. Ini harus mereka berjaga-jaga. Kita perhatikan 3 pemain Indonesia mencari bola. Pemain Malaysia tidak. Sekali lagi ulang time. Perhatikan. Bermula dari Ridwan dan yang datang pemain Malaysia hanyalah penjaga gol untuk menyelamatkan keadaan. Ya, mereka banyak memberi ruang kepada penyerang-penyerang Indonesia untuk berlegar di situ. So mereka tidak boleh memberi free man dalam kawasan yang bahaya sebegitu. Sekali lagi. Jaga gol negara menyelamatkan keadaan. 85,000 penyokong Indonesia membanjiri stadium yang dibina untuk Sukan Asia 1962. Gelora Bung Karno. Firman Utina di tengah. Ketua pasukan memberikan kepada Zulkifli. Dihalang di situ oleh Asyari Samsudin. Pemain dari Terengganu. Dan Indonesia. Di tengah, Pos Tommy. Jadi tanduk. Dan peluang sekarang untuk Indonesia. Berjadi tanduk keluar di situ. Oleh Malaysia. Yang mula mengatur gerak ke depan. Nur Syahrudin dan Talha. Dapat memberikan kepada Safi Salih. Asharuddin sedang marah ke tengah. Safi Salih dengan gerak gelecek yang menarik. Dan peluang untuk Safi Salih. Dia tidak di posisi yang baik untuk melakukan off balance sedikit. Untuk melakukan sepakan saya rasa. Ya, Datuk, keadaan badan beliau tidak berada dalam keadaan yang seimbang untuk membuat percubaan itu. Tapi satu hantaran yang cantik dilakukan di situ dan menerima balik one two pass untuk membuat percubaan itu dalam keadaan. Walaupun keadaan itu tertekan sedikit, namun beliau dapat melepasi dan membuat rembakan. Dari semula Indonesia menguasai setelah serangan Malaysia. Nasuha. Di tengah, di situlah Hamka. Diberikan di sini kepada Zulkifli. Satu hantaran terus ke dalam dan terus kepada Fahmi. Fahmi banyak menunjukkan kematangan beliau dalam sepanjang proses Piala AFF ini kerana perlawanan demi perlawanan beliau menunjukkan kematangan dan keyakinan. Ini serba sedikit memberi keyakinan kepada pemain-pemain pertahanan Malaysia dan sekaligus saya percaya Raja Gopal kerana ingin senantiasa memberi kepercayaan pada pemain muda ini. Kembali Indonesia, Firman Utina. Percaya di situ Kenalet. Menekat kemarahan yang coba dilakukan oleh Arif Siono. Kita tidak banyak melihat pergerakan daripada Gunalan setakat ini kerana Muhammad Asharuddin banyak membuat serangan di sebelah kiri. Bermakna ini adalah satu taturan taktikal kerana Gunalan akan mendatang daripada belakang atau blind side untuk membuat sesuatu. Kalau Gunalan sekarang mencari Safi Salih. Syafiq memberikan pada Asyari. Semula kepada Asyari tidak dirampas oleh Indonesia. Firman Utina terus memberikan kepada Muhammad Ridwan.
Muhammad Ridwan ke depan mencari dua penyerang kembar mereka. Dan payungnya sekarang ini Arif Siono. Hantar ke tengah dapat dikawal semula oleh Malaysia. Syarif dan Asharuddin. Saya dapat di situ Syarif. Safi Salih. Nur Syahrul berada di tengah. Dan Safi Salih mengalih pula Kunalan. Kunalan ke belakang sedikit untuk Sabri Abu. Sabri Abu hantar jauh. Cuba mencari tengah. Dapat di situ kepada Nur Syahrul dan Talha mencari ruang sekarang Nur Syahrul. Satu lagi gerak yang cuba dilakukan tidak berhasil. Akhirnya dikeluarkan di situ oleh pertahanan Indonesia. Nasuha. Gunalan lambat sedikit turun untuk bantu pergerakan tadi oleh Syahrul. Namun ini yang dikatakan pergerakan atau susunan taktikal di mana di sebelah kanan ada rangkaian ketiga pemain untuk bantu di mana Syafiq memain peranan penting. Di sebelah kiri pula kita ada Asyari untuk bantu Safi Salih. Pergerakan Malaysia tidak berhasil. Syahrul dan Talha disekat oleh Nasuha. Bagaimana dia melepas dalam dua gol yang dijaringkan oleh Malaysia ketika di Kuala Lumpur. Sekali lagi di sinilah dia cukup lincah. Tapi akhirnya berjaya dikawal oleh Indonesia. Hantar ke depan Irfan Paktin untuk pasukan semula. Dan satu hantaran panjang tidak ke mana. Tidak menuju kepada Gonzales. Dari Firman Nutina. Ya, rata-rata bila kita lihat semasa serangan, Ridwan, Irfan, Cristiano Gonzalez dan Arif Siono senantiasa berada di kawasan penalti Malaysia. Maka dalam konteks ini, para pemain-pemain midfield juga harus turun untuk membantu situasi itu. Tapi apa yang dilihat sebelum sekarang ini, midfield Indonesia banyak menguasai jika dibandingkan dengan Syafiq dan juga Amar Rohidan yang nampak lebih banyak bertahan daripada melakukan kanan dan gerak-gerak mengedar bola ke bahagian depan. Ya, itu sebab Syafiq dan Amir Rohidan senantiasa turun untuk bantu para pemain-pemain pertahanan. Maka ini memberi ruang dan peluang untuk midfield Indonesia untuk berlegar di hadapan. Advantage untuk mereka. Suka play. Firman Nutina. Terus dapat dikuasai di situ oleh Indonesia lagi. Hamka. Satu hantaran panjang Hamka tidak mencari dan terus kepada penjaga gol Malaysia. Muhammad nombor 5. Pemain yang boleh dianggap veteran untuk Indonesia. Dia mewakili negara Indonesia sejak 5 tahun lalu. Fahmi pula tahun pertama bersama pasukan negara serta dipilih sebagai penjaga gol terbaik dalam Liga Malaysia. Sabri Abu. Terus dapat kepada Nasuha. Postong. Nasuha. Bukan kepada Arif Siono. Arif Siono ke tengah. Kira siapa di situ? Aha. Tandukan. Mungkin ada arahan daripada rakan-rakan lepaskan saja. Mungkin itulah yang terjadi. Tandukan yang dilakukan oleh Syahri. Apa pun Indonesia sekarang ini. Zulkifli. Satu antara terus. Hanya dapat ditumbuk di situ oleh Khairul Fahmi. Tidak ada siapa yang cuba untuk menghalangnya tadi. Ya, sebenarnya Khairul Fahmi terlajak satu atau dua langkah ke hadapan kerana hantaran sedemikian atau umpanan tu cuba chip di belakang Khairul Fahmi. Tapi Khairul buat tindakan yang bijak untuk menumbuk bola tu. Sudut serta berkait diambil oleh Arif Siono. Satu hantaran Arif untuk mencari Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan kembali ke tengah. Dan di situlah Khairul Fahmi. Dan akhirnya dikeluarkan oleh Amar Rohidan. Kembali semula pasukan Indonesia mengawal. Menerusi Nasuha yang datang dari sebelah kanan ke kiri. Dan tendangan gol untuk Malaysia. Walaupun Nasuha mengharapkan tendangan sudut. Tapi penjaga garisan dari Thailand di situ. Iaitu Prancakang Ram. Memberikan tendangan gol. Rata-rata pemain pertahanan Indonesia ingin turun untuk membantu dalam serangan. Dan ini memberi sedikit tekanan kepada para pemain-pemain pertahanan dan midfield kita. Semakin menghampiri untuk beramatkan separuh masa yang pertama yang tinggal lagi 3 minit. Nampaknya anak buah Kiraja Gopal berjaya bertahan. Dan juga melakukan asakan
bukan hanya bertahan. Satu taktik yang saya rasa berkesan hingga kini. Ya, apa yang kita lihat sekarang, rata-rata pemain kita bertahan, tetapi bila benar-benar si bola mereka membuat counter attack yang cepat. Ini yang senantiasa membuat para pemain-pemain Indonesia terkeliru sedikit kerana semasa counter attack ramai pemain-pemain mereka berada di bawah. Postami sekarang itu Indonesia. Terus diberikan kepada Irfan Baktim. Dan bagaimana kali ini peluang untuk Indonesia, tapi tadukan yang cuba dilakukan oleh Arif Suyono. Oh, satu pergerakan menarik. Ada di situ adalah Gonzales, Baktim dan Arif Suyono datang. Tetapi tak berjaya melakukan tadukan kemas. Diselamatkan oleh Khairul Fahmi. Ya, pergerakan satu rangkaian pergerakan 1-2 yang begitu cantik. Dan walaupun dalam daripada sudut kita melihat mungkin semacam offside, tetapi namun perlawanan diteruskan. Tapi tandukan beliau lemah ke pintu gol Malaysia. Terus Indonesia mula tergerak. Sukepli memberikan di sini kepada Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan hantar ke Papos dan peluang sekarang itu Indonesia. Tendangan yang dilakukan dibiarkan saja di situ oleh Fazli Sa'ad. Sekali lagi Arif Suyono gagal untuk mencari ruang bagi menggegar jaring di belakang Khairul Fahmi. Mengecewakan Alfredo, pelatih dari Austria itu. Kita perhatikan di sinilah asakan yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan dan di sini peluang untuk Arif Suyono yang gagal dilaksanakan. Rata-rata pemain Indonesia bila menyerang sekurang-kurangnya mereka ada 5 atau 6 pemain untuk membuat serangan. Ini yang menyukarkan kita sedikit kerana counter attack saja yang boleh memendam asakan Indonesia. 5 minit sebelum menamatkan separuh masa yang pertama. Indonesia berderet peluang tapi tidak dapat menemui sasaran. Malaysia kadang-kala melakukan serangan tapi berbisa menggetarkan pertahanan Indonesia dan penjaga golnya. Semakin lama perjalanan perlawanan, semakin tertekan Indonesia. Sekali lagi asakan yang cuba dilakukan oleh Dosyahrul. Apa terjadi di situ? Nampak seperti Dosyahrul terkena tumpuk. Firman Utina. Dosyahrul. Dia dikepung oleh 3 pemain Indonesia termasuk Firman Utina tadi. Ya, sudah tentu mereka harus melakukan sedemikian kerana satu peristiwa Nasuha tidak boleh lupakan tempoh hari di Bukit Jalil kerana beliau ditewaskan oleh Syahrul dalam situasi sebegitu sebelum memperoleh gol pertama. Postawai. Nasuha di sini. Hantar ke depan itu Arif dan juga Gonzales. Gonzales mungkin ruang dan peluang. Melepaskan tembakan tinggi ke udara. Sekali lagi pertahanan Malaysia dibocori. Ya, itu dia katakan Gonzales adalah pemain yang bisa. Beliau boleh melakukan percubaan yang begitu berkesan di situ dan patutnya beliau tidak boleh diberi ruang dan peluang untuk membuat sedemikian. Sekiranya tepat sasaran maka sukar, ya, susah sedikit. Bapak Presiden Indonesia, Samido Presiden. Gonzales. Dapat sekarang Dosyahrul dan Talha memberikan kepada Kunalen. Kunalen semula kepada Dosyahrul. Dia cuba bergerak di situ, akhirnya terkepung. Berjaya rampas. Pergerakannya berjaya disekat di situ oleh Postami. Tapi dia kembali untuk melakukan rampasan. Tapi whistle tak dibunyikan. Hamka menendangkan Dosyahrul dan Talha. Satu semangat kesukanan yang baik ditunjukkan oleh Hamka di situ kerana dalam situasi ketegang sebegini apa-apa boleh berlaku dan akan merosakkan momentum permainan dan cukup baik semangat kesukanan yang beliau menunjukkan di situ walaupun asakan berlaku di situ. Oh, bersama dengan Maman. Pertahanan tengah Indonesia. Penyokong-penyokong Indonesia masuk ke stadium sejak pukul 12 tengah hari tadi. Mengharapkan kemenangan. Tapi kemenangan saja belum cukup untuk Indonesia kerana mereka terhutang 3 gol
dari kejayaan Malaysia di Kuala Lumpur. Ya, itu yang dikatakan oleh jurulatih Indonesia Alfred Riedel, di mana mereka boleh memperolehi gol, tetapi agar mustahil tidak sukarlah mereka untuk memperoleh 4 gol untuk menewaskan. Apatah lagi kalau kita memperoleh 1 gol di sini. Permainan gandaan gol Malaysia. Gol di tempat lawan. Marcus terjauh. Malaysia menampan. Terangkap offside di situ. Irfan Baktin. Terangkap offside Gonzales dan Irfan. Kembali Indonesia dengan tenang percuma. Zulkifli. 2 minit tambahan masa. Terus mencari di situ Gonzales. Lagi tandukan yang dilakukan oleh Postami. Postami cantik cuba mencari Arif. Dikawal oleh Kunalan. Tapi dapat semula kepada Arif. Arif ke tengah. Peluang untuk meneruskan kemarahan. Sabri Abu datang untuk menyelamatkan keadaan. Terus kepada Zulkifli. Dileparkan di sini. Memberikan kepada Muhammad Ridwan. Di depannya Asharuddin. Di tengah gerak yang cantik Muhammad Ridwan. Oh, apa terjadi di situ? Pertempuran antara Muhammad Ridwan dan juga tak silap saya Amar Rohidan di situ. Membangkitkan sedikit kemarahan antara para pemain. Muhammad Ridwan telah mencarikan 1 gol ketika mereka menewaskan Malaysia 5-1. Amar Rohidan lebih bertindak sebagai defensive midfielder. Ya, pemain kita harus bertenang dalam situasi sebegini, terutamanya semasa buat clearance, di mana mereka tidak boleh membuat kekasaran dan sebagainya. 1, kawasan ini kawasan bahaya untuk membuat percubaan tendangan percuma. 2, tidak patutnya kita mencetus situasi yang tegang. Rampas oleh Zulkifli. Hantaran Zulkifli sekarang ini mencari Irfan Baktin. Keluar untuk lentaran. Asyari Samsudin pula mengalami kecederaan dalam pergelutan sebentar tadi. Agar lututnya yang lama dulu pernah cedera pulih dan kini hentak sebentar tadi kembali mengalami kecederaan. Anak muda dari Marang Terengganu ini menjaring terbanyak Liga Malaysia untuk musim 2010, lebih tepat Liga Super. Dia diturunkan kerana Ahmad Hadi Zainal menerima kad kuning kedua dalam perlawanan di Kuala Lumpur. 3 pemain Indonesia. Nampak itulah taktik mereka. Siapa saja bawa bola diapit oleh 3 pemain. Itu kerana mereka sedia maklum pemain-pemain kita mempunyai close skill yang baik, boleh mengelecek dan melari dengan bola. Maka itu yang sebaik mungkin mereka harus lakukan untuk menyekat bola daripada Ansur maju ke depan. Maman. Sekarang panjang Maman ditanda oleh Azharuddin Putra. Dapat kepada Firman Notini. Hantaran panjang Firman mencari Gonzales. Dan di sini peluang untuk Indonesia melakukan asakan. Berjaya diselamatkan Baktin. 1 tendangan yang dilakukannya diselamatkan oleh Muslim yang terpaksa merebahkan badan di situ untuk menyekat tendangan yang dilakukan oleh Irfan Baktin. Itu yang dikatakan rata-rata pemain Ridwan, Firman, Bustaman, Arif, Irfan dan Gonzales sentiasa ingin berdominasi bahagian penalti untuk membuat sesuatu. Atau kita harus tidak boleh memberi ruang itu. Dan dia keluar. Indonesia mencari gol. Kali ini tak berjaya. Hampir-hampir saja untuk menjaringkan gol. Tapi nampaknya tidak berhasil. Dan whistle pendapat separuh masa yang pertama telah dibunyikan oleh pengadil. Sayang sekali satu pergerakan yang mungkin dapat kita lihat ulang tayangnya bagaimana Indonesia mencari gol, tetapi nampaknya 45 minit berlalu mereka gagal. Di sini tandukan ke belakang yang dilakukan oleh Azharuddin Putra berkelut di sini diselamatkan setelah terkena palang gol oleh Amar Rohidan dan akhirnya
berjaya keluar bola itu menyelamatkan Malaysia 45 minit awal dengan 0-0 kedudukan. Ini bermakna kita masih kekal dengan kedudukan agregat 3-0 mengatasi Indonesia dari final yang pertama. Bagaimana agaknya Richard melihat keseluruhan 45 minit tadi? Ya, rata-rata perlawanan didominasikan oleh Indonesia dan mereka cuba membuat sedaya upaya mereka untuk memperolehi jaringan pertama, namun mereka memperolehi peluang namun tidak memanfaatkan jaringan itu. Namun harus pujian kepada para pemain midfield dan pertahanan kita yang menahan dengan begitu baik. Jadi kita berehat di sini. Kita akan bersama dengan Izwan dan Chris sebentar lagi di studio. Al-Suyono juga berkomentar. Khairul Fahmi menunjukkan persembahan cemerlang separuh masa yang pertama. Ya, pujian harus diberi kepada Khairul Fahmi kerana beliau tenang mengatasi segala tekanan yang beliau hadapi dan sekaligus memberi keyakinan kepada rakan-rakan beliau di mana beliau juga boleh membantu apa jua serangan yang bakal beliau menghadapi. Kata Zulkifli, satu tendangan terus ke depan kita gol berjaya dikawal oleh pertahanan Malaysia. Sabri Abu sekarang ini hantar ke tengah. Dari situ kepada Malaysia mengatur gerak. Sapi Sali lepas dari kawalan. Naik ke atas pula sekarang ini Asyari. Satu hantaran kepada Asyari terlalu jauh untuk dikejar dan dibiarkan saja oleh Hamka untuk terangan gol bagi pasukan Indonesia. Satu gerak yang ditepukan dari Kiraja Gobal. Sekali lagi Indonesia mengatur gerak dari pakaian sayap. Di tengah Hamka. Hantaran jauh terus menuju ke kotak penalti. Dikekang oleh Malaysia. Asyari cuba mengawal. Tak berjaya di situ diselamatkan oleh Nasuha untuk lontaran ke dalam. Sabri Abu. Pemain yang dilahirkan di Paripurna. Tapi banyak berkelana ataupun menetap di Kedah dan menjadi pemain kebangsaan sejak berusia 16 tahun atau 17 tahun bersama Raja Gobal. Partai dengan Suha saya diasak dari belakang di situ dengan Syarif dan Talha yang dipersalahkan. Ya, penguasaan bola walaupun lebih pada Indonesia tapi asakan-asakan yang kita buat terhadap mereka yang efektif itu baik tetapi tidak boleh banyak memberi kesalahan-kesalahan. Tidak gagal menyelamatkan. Redal gelisah sekarang ini mencari gol. Dia baru bulan Julai lalu bersama Indonesia. Sebelum itu Vietnam dan Laos bangkitkan pasukan kedua negara itu. Mamai pertahanan tengah. Sabri Abu dengan lontaran jauh. Ditanda oleh Van Basten. Terus kepada Muhammad Ridwan. Zulkifli sudah mulai naik ke atas sekarang ini. Gunawan di depannya. Semula kepada Muhammad Ridwan. Balik ke belakang sedikit. Diberikan di situ kepada Bostami. Bostami ke depan. Satu hantaran yang tidak dapat menuju ke kepala. Cristiano Gonzalez senantiasa mencari ruang dan peluang untuk melakukan tandukan kerana beliau juga mempunyai tandukan-tandukan yang baik di mana jelas kita lihat tempoh hari berlawan Filipina beliau menjaringkan gol melalui tandukan dan beliau ini harus disekat supaya hantaran-hantaran itu tidak boleh sampai ke beliau. 50 menit 5 menit separuh masa yang kedua. Setelah mengikat separuh masa yang pertama, Manutina kedua pasukan. Lagi hantaran panjang dilakukan. Cuba untuk mencari Gonzalez. Sekatan dilakukan oleh Malaysia. Asarudin pula melakukan hantaran panjang. Terus kepada Maman di bahagian pertahanan Indonesia. Di tengah Bostami sekarang ini untuk Indonesia mengatur gerak. Bersama dengan Firman Utina.
mencari rakan naik ke atas. Di situlah Zulkifli cuba untuk memberikan kepada Muhammad Ridwan, telah dihalang. Tapi kali ini terus melakukan asakan peluang untuk Indonesia. Masih lagi di situ Irfan. Gunalan cuba untuk menyekatnya. Zulkifli dan dikeluarkan di situ oleh Ahmad Rohidan. Tapi Indonesia terus menguasai permainan. Sekali lagi Ahmad Rohidan dengan tendangan tidak ada visi, hanya untuk menyelamatkan pakaian pertahanannya. Terus kepada Hamka. Indonesia menguasai versi Zulkifli. Mereka banyak melakukan asakan dari bawah. Bostami pula satu hantaran panjang mendada di situ Gonzales. Di belakang sedikit diberikan kepada Maman yang cuba masuk. Terus Muhammad Ridwan dicuri bola dan akhirnya Azharuddin. Dan terus dapat pula kepada Zulkifli. Dan Muhammad Ridwan sekali lagi cuba untuk melakukan asakan dari sebelah kiri. Zulkifli terlibat semula dan gagal ditampar oleh Muhammad Ridwan ataupun Irfan Paktim yang gagal untuk menyelamatkan. Apa yang kita lihat sekarang, rata-rata bila pemain Indonesia memperolehi bola, semua pemain kita turun ke bawah. Termasuk juga Syafiq Saleh, termasuk juga Nur Syarul. Bermakna ini mempadatkan situasi, sehingga sukar mereka untuk membuat sesuatu. Tanduk di situ oleh Muslim. Syafiq Saleh cuba untuk mengatur gerak. Tak berhasil. Maman pula sekarang ini. Diberikan kepada Arif. Naik ke atas Nasuha. Di depannya Asyari. Nasuha hantar ke tengah, tak berjaya lepas. Asyari memberikan kepada Ahmad Ridwan. Syafiq tak begitu jauh, dapat semula kepada Maman. Dihantar semula di sini kepada Arif Suyono. Cuba untuk mengatur gerak masuk, tak berjaya. Akhirnya dikeluarkan di situ oleh Muslim. Nampaknya Malaysia berkampung di tempat sendiri sekarang ini. Kali ini bagaimana Asyari pula mendapat ruang, diberikan kepada Syafiq Saleh. Peluang untuk Malaysia dan Syafiq Saleh. Gol di tempat lawan. Syafiq Saleh dari Asyari. Dan gol ini saya rasa meranapkan harapan Indonesia. Bagaimana agaknya Richard? Sudah tentu Datuk, kerana seperti mana kita ketahui tadi, mereka membuat pertahanan di bahagian dalam dan sekali-sekala membuat serangan counter attack, dan jelas bukti counter attack itu meranapkan Indonesia dengan jaringan oleh Syafiq Saleh, seorang striker yang boleh dikatakan bisa dalam situasi sebegitu. Tidak ada sebarang masalah untuk beliau membuat rembakan menewaskan Marcus Harrison yang tidak terdaya membuat apa-apa dalam sebahagian belah kanan beliau, iaitu near post beliau. 4-0, tapi dalam imajinasi 5 seandainya Indonesia dapat menyamakan kedudukan. Satu kedudukan yang boleh dianggap kukuh, tetapi apapun perlawanan masih panjang, mereka harus terus berhati-hati. Tidak dibuai dengan kejayaan 1-0 sekarang ini dan 3-0 sebelum ini di Kuala Lumpur. Indonesia kembali untuk mengatur gerak, masih belum putus asa. Muhammad Ridwan di situ berjaya dikeluarkan oleh Azharuddin. Bergerak terus Indonesia dan Irfan Paktim dipersalahkan. Saya masih lagi ingat Datuk, semasa sidang Abar selepas permainan dengan Filipina, Albert Riddle mengatakan mereka ini pemain beliau sukar untuk bermain dengan satu pasukan yang bertahan, mempunyai banyak pemain pertahanan. Cuma dalam situasi ini mereka mengharapkan hantaran-hantaran lintang untuk mencari Gonzales untuk membuat tandukan. Itu saja yang mereka boleh membuat. Itu yang beliau katakan tempoh hari, dan kita melakukan ini untuk menyekat mereka daripada marah ke hadapan. Satu lagi hantaran yang dilakukan oleh Indonesia. Sekat di situ oleh Azharuddin Putra, keluar dari permainan. 1-0 Malaysia di depan di Jakarta. Mencarikan kedudukan peringkat sekarang ini 4-0. Muhammad Ridwan berikan di situ kepada Bostami, ditanduk oleh di situ oleh pertahanan Malaysia. Cubaan berjaya diselamatkan oleh Khairul Fahmi yang dilakukan oleh Utina. Itulah tangkapan yang kemas, tangkapan yang teknikal yang begitu confident ditunjukkan oleh Fahmi. Saya rasa Fahmi cukup matang dalam sepanjang pertandingan ini. Walaupun satu rembakan yang boleh katakan kencang, tetapi tangkapannya menunjukkan betapa confident beliau dalam situasi dan posisi beliau.
Kali Indonesia mengatur gerak. Satu lagi akan cuba dilakukan oleh Nasuha. Jatuh di situ memberikan tendangan percuma kepada pasukan Indonesia. Malaysia mendahului 1-0. Bambang dibawa masuk sekarang ini. Firman Utina nampaknya menyerahkan tanda kedua pasukan kepada Bambang. Jadi nampaknya Firman Utina dikeluarkan. Digantikan oleh Bambang. Irfan juga dikeluarkan. Firman Utina replace by player number 8. Jadi Indonesia melakukan 2 pertukaran serentak, termasuk memasukkan Bambang Pamungkas. Para pemain kita harus menjaga atas kebolehan Bambang, dan Bambang senantiasa mengetahui corak permainan Malaysia, dan lagi beliau pernah bermain di Malaysia, dan beliau inilah boleh jadi duri dalam daging dalam situasi-situasi yang bahaya, kerana Bambang mempunyai sengat-sengat yang boleh mengelirukan pertahanan, terutama di bahagian-bahagian yang sukar. Firman Utina digantikan oleh Eka Ramadhani. Nomor 8, sementara Bambang menggantikan Irfan Baghdin. Nomor 20. Baghdin memberikan semangat baru untuk pasukan Indonesia yang ketinggalan. Malaysia mengatur gerak lagi. Terus kepada Suyono diberikan kepada Eka Ramadhani. Pemerta terang percuma diambil di situ. Sekali lagi kata pengadia. Ya, pemain kita harus jaga tackle-tackle yang mereka buat, terutama tackle dari belakang. Kita tidak ingin menghilang pemain daripada tackle sedemikian, kerana kesalahan itu boleh menyebabkan kesalahan kad merah, dan kita tidak ingin menghilang pemain dalam masa-masa yang kita perlukan. Kunalan. Indonesia terus melakukan asakan yang telah menerima kartu kuning Kunalan sebentar tadi. Syari cuba untuk melakukan asakan. Lepas di situ Indonesia untuk melakukan asakan. Postami ke belakang diberikan kepada pemain nomor 14 iaitu Arif Suyono, tapi tak berjaya untuk meneruskan bola ke muka gol. Malaysia terus memberikan kepada Safi Salih yang telah mencarikan 5 gol setakat ini, dan nampaknya 2 gol lebih dari Christian Gonzalez untuk dipilih sebagai penjaring terbanyak bagi musim ini. Saya rasa kedudukan jaringan beliau sudah selesa yang boleh dinobatkan sebagai penjaring terbanyak dalam pertandingan ini. Namun itu harus dipikirkan kemudian, kerana kita masih lagi ada masa untuk menyelesaikan separuh masa kedua ini untuk mengatakan sesuatu. Bambang Pamungkas dipilih sebagai penjaring terbanyak pada tahun 2002 di Jakarta dengan 8 gol. Ketika itu Indonesia tewas kepada Thailand 4-6 dalam perlawanan akhir. Dan 2 tahun lalu, Budi Santoso Indonesia, Agu Kashmir dan Transil Dongda dari Thailand dengan 4 gol dipilih sebagai penjaring terbanyak. Di mana Vietnam muncul juara setelah menang secara agregat 3-2 menewaskan Thailand. Nasuha pemain pertahanan. Satu gerak yang menarik tadi yang dilakukan untuk gol Malaysia, saya rasa. Ianya bermula dari bahagian sendiri. Terus hantaran panjang jauh yang dilakukan oleh Asyari. Cari nomor 10. Yaitu Safi Salih. Audrey Safs, pemain paling muda, 19 tahun. Dari bulan 1 nanti menyambut ulang tahun yang ke-20 ini. Jelas di bahagian pertahanan kita sudah tidak lagi memerlukan pemain senior seperti Noh Hafiz Amin Isa atau Karun Isap. Malah saya rasa kedudukan Aidil juga tergugat. Itu yang dikatakan para pemain-pemain yang muda yang diberi peluang oleh Raja Gopal dalam pertandingan ini dan juga Sukan Asia, jelas mereka membuktikan kewibawaan mereka, yang mereka juga boleh mengalas
tanggungjawab yang ditinggalkan oleh senior-senior mereka yang kebetulan dalam situasi kecederaan dan sebagainya. Inilah satu tindakan berani yang dilakukan oleh Raja Gopal untuk memberi peluang kepada pemain-pemain muda, dan ini satu indikasi dan petanda yang baik untuk generasi muda dan juga pembangunan bola sepak. 60 minit telah berlalu, 1 Malaysia, Indonesia 0. Secara agregat Malaysia 4, Indonesia 0. Thailand memenangi 3 kali Piala AFF, Singapura juga 3 kali, Vietnam kali pertama, dan tunggal pada tahun 2008 yang lalu. Kini Malaysia semakin menghampiri untuk menculang piala yang diperkenalkan pada tahun 1996. Ada pertukaran yang akan dilakukan, Ahmad Rosdan dikeluarkan dan Muhammad Rasman dibawa masuk. Ini pertukaran taktik saya rasa, kerana Rasman akan bertindak di tempat Sabri Abu, dan Sabri Abu akan ditolak saya rasa ke depan di bahagian midfield alih tempat Ahmad Rosdan, atau bagaimana? Ya, itu adalah pergerakan taktikal di mana beliau menurunkan fresh leg untuk berdominasi di bahagian midfield dan juga boleh menjana serangan balas, counter attack, dan memantapkan lagi di bahagian midfield supaya kita ada ruang dan peluang untuk Gunalan untuk bergerak dan sebagainya. Rasman sekarang sudah mengambil alih tempat Sabri Abu. Bostani terus kepada Firman Utina. Bukan Firman, maafkan saya. Firman tak pun keluar tadi. Pemain nombor 5 iaitu Maman. Dan terus kepada Safi Saleh sekarang ini. Safi mencari ruang, terjadi sekat di situ. Bagaimana kali ini dikejar oleh Gunalan. Dan apakah terhasil tendangan sulit setelah dikeluarkan oleh Maman. Raja Gopal percaya mencari 1 gol di tempat lawan pada kedudukan yang semakin menekan Indonesia. Lawanan yang tinggal 28 menit lagi untuk ditamatkan. Syafiq Rahim tendangan sudut. Nur Syahrul Lantalah tak percaya melakukan turning. Tahu kehilangan ilham sekarang ini. Sudah tentu beliau terpaksa menerima hakikat dan memang cukup tidak menasabah kalau saya boleh dikatakan di sini Indonesia boleh juaringkan 4 gol. Memang sukar. Namun mereka boleh main menunjukkan prestasi yang baik, sekurang-kurangnya memberi tekanan kepada jentera pertahanan Malaysia. Sarudi, Aisyari. Tak ada siapa di depan. Safi Saleh tidak berada di tempat di situ. Cara yang dilakukan oleh Syarif. Jadi tanduk oleh Muslim. Sabri Abu bertindak sebagai defensive midfielder sekarang ini. Mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh Ahmad Rohidan. Sementara tempatnya diambil alih oleh Rasman Roslan. Nasuha. Antara ke dalam Nasuha. Keadaan Bambang terkena tangan. Saya rasa Bambang. Alih tugas ketua pasukan dari Firman Utina, tapi dia sebenarnya ketua pasukan Indonesia dalam kejohanan ini. Tangan Bambang. Jelas handsball di situ. Tangan. Sabri. Untuk Indonesia. Di tengah Bostani. Satu hamparan yang coba diberikan kepada Gonzales. Tak berhasil. Maman dari Uruguay. Maka berkerajaan Indonesia telah lama sebenarnya di Indonesia. Dari Bostani tandingan tipis yang dilakukan oleh Gonzales mengharapkan Muhammad Ridwan marah untuk memudahkannya. Ada Sioda. Di tengah diberikan di situ kepada Eka Ramadhani.
Muslim mengalami kecederaan. Pertahanan tengah Malaysia bermain dengan cemerlang mengikat pemain Indonesia. Kalau tadi berjaya mengikat Irfan, dan kini dilihat dia mengawal pula pemain ini yang menerima kad kuning setelah berjaya mengasak tadi Muslim, yaitu Arif Siono. Satu leg tackle di situ sudah tentu ini kesalahan tak kuning. Dan Muslim juga harus berjaga-jaga. Beliau menuju ke lutut. Ini satu situasi yang begitu bahaya dan tidak sepatutnya berlaku. Sarudin sekarang ini untuk Malaysia mengatur gerak. Sementara untuk Malaysia. Kecewa sebahagian penonton Indonesia. Syahrul dan Talha cuba sekali lagi untuk lepas. Tapi kali ini Indonesia belajar dari kesilapan dalam separuh akhir final yang pertama dulu. Dengan mengawal lebih ketat pergerakan yang mau dilakukan oleh Syahrul. Fadli Syahs dan akhirnya dikeluarkan di situ oleh Muslim. Dan peluang sekarang ini untuk Malaysia. Asyari memberikan Persafi Salih. Semula kepada Asyari. Di sana Kudalan dan peluang lepas. Tidak. Offside. Tapi kita lihat sekarang kedua-dua pasukan ini bermain open football. Ada banyak ruang di bahagian midfield. Kedua-dua pasukan ada sekiranya mempunyai kapasiti yang tinggi boleh membuat kawalan dan menjana serangan. Muslim mengeluarkan bola. Bustami cuba untuk mencarikan Salis. Sangat pelan-pelan di situ. Jaya dikeluarkan oleh Fazli Syahs. Kembali semula bola dikeluarkan oleh Rasman. Cuba mencari Safi Salih. Tantukan mudah dilakukan oleh Hamka. Memberikan di situ kepada Zulkifli. Setelah gol tadi nampaknya Indonesia juga nampak kurang turun dari segi serangan. Karena kali ini tangkap offside. Gonzales. Ya, sebab pemain-pemain midfield Indonesia tidak begitu pantas seperti mana paruh masa pertama tadi. Firmanuddin tidak terlihat. Dan midfield Indonesia terdiri dari Eka Ramadhani dan Ahmad Bustami. Gonzales masih dikekalkan depan Hakim di belakang. Angka saya memberikan kepada Arif Siono. Di tengah Eka Ramadhani. Tak percaya cuba menghantar di situ kepada Christian Gonzales. Dikawal tadi oleh Muslim. Tapi Indonesia terus melakukan serangan. Semula kepada Eka. Hantaran Eka sekali lagi cuba untuk mencari Siono. Arif Siono. Disekat oleh Malaysia. Asyari juga gagal di situ. Arif Siono terjatuh di situ. Terus dirampas oleh Rasman. Rasman diasak oleh Bustami. Masih lagi mengalami terparing di situ. Arif Siono dibantu oleh Muslim Ahmad. Dan pertukaran diminta untuk menggantikan Arif Siono yang bermain di posisi yang ditinggalkan oleh pemain hantaran mereka sebelum ini, iaitu Okto. Perhatikan sini bagaimana Arif tidak ada gerak asakan yang dilakukan oleh Rasman. Dia mengalami kejang otot di situ. Ketika inilah dia jatuh sendiri. Dan saya rasa terpaksa ditukar oleh Indonesia. Tidak mau melengahkan masa dengan terus memberi rawatan kepada Arif. Dan untuk dimasukkan semula, saya rasa Richard, itu percaturan yang terpaksa dilakukan sekarang. Kerana masa cukup penting bagi Indonesia. Ya, sudah tentu sekiranya sebarang perubatan atau rawatan harus dilakukan di luar padang kerana mereka ingin mencari gol, mereka ingin mempercepatkan serangan mereka. Dan saya rasa tahap permainan hari ini pun boleh dikatakan laju kedua-dua pihak.
kerana dengan keadaan padang saya rasa tidak begitu mungkin hujan pagi tadi dan menyebabkan sukar mereka untuk bawa kawalan-kawalan yang kemas. Namun larian juga memerlukan tenaga untuk ini. Sebab tu kita lihat ketegangan otot berlaku. Tony Sucipto di bawah masuk. Seorang lagi pemain midfield. Tujuh 70 minit lebih sekarang ini. Tinggal 20 minit untuk Malaysia mengekalkan kedudukan dan menculang kali pertama piala. Peluang untuk Indonesia masih ditangkap. Akhirnya berjaya disumpat di situ oleh Nasuha. Jadi Indonesia menyamakan kedudukan pada minit ke-71 menerusi Nasuha, pemain nombor 2. Setelah muntah dari tangkapan yang dilakukan oleh penjaga gol Malaysia Khairul Fahmi. Apakah ini tanda kebangkitan Indonesia? Dengan perlawanan masih tinggal lagi 20 minit untuk disudahkan. Perhatikan di sini bagaimana gerak awal yang dilakukan di situ dari tengah Bostami dan akhirnya muntah dari tangkapan yang cuba dilakukan Khairul Fahmi dan Nasuha menyudahkannya dengan jaringan pertama Indonesia untuk mengikat kedudukan 1-1. Ya, sebenarnya bila bola muntah daripada tampanan Fahmi tadi, tidak ada sebarang orang untuk mengawal Nasuha kerana bola follow up. Tidak ada pemain untuk mengawal beliau. Ini yang katakan Nasuha senantiasa memberi sokongan daripada bahagian belakang untuk membuat jaringan. Maka jelas bukti seorang pemain pertahanan menjaringkan gol. 1-1 kedudukan malam ini. Tetapi Malaysia masih lagi di depan dengan 4-1 secara agregat. Tentaran. Rasman. Sapi Sari. Masih dikawal oleh Sapi Inju, pemain mengepungnya. Masih lagi Sapi mengharapkan ada tendangan keluar oleh pemain Indonesia, akhirnya dirampas. Dapat boleh dirampas di situ oleh Ash'ari. Dan Indonesia kembali menguasai. Hamka. Di tengah. Gerak yang cuba dilakukan oleh Indonesia sekarang ini. Muhammad Ridwan memberikan kepada Zulkifli. Asharuddin di depannya cuba untuk menyekat. Terjadi kawal oleh Asharuddin untuk lontaran. Semula kepada Muhammad Ridwan. Ke tengah percaya ditanduk oleh Rasman Roslan. Tak penyejauh dapat semula Indonesia. Nasuha diterima sekarang ni. Dan hantar ke tengah dari Nasuha. Siapa yang berada di situ? Fazli Shahs. Ataupun siapa? Bukan Fazli Shahs. Tapi Asharuddin Putra yang berjaya melakukan tanjukan. Terus kepada Khairul Fahmi yang dipocori oleh Nasuha. Indonesia mencari 3 lagi gol untuk menyamakan kedudukan. Tapi itu pun sebenarnya belum cukup kerana jaringan Sapi tadi adalah jaringan di depan lawan. Khairul Fahmi bocor kali kedua. Sebenarnya tampanan beliau kemas kerana beliau dalam situasi sebegitu hanya tampanan saja yang boleh buat, tapi tidak ada siapa yang cover yang membantu beliau untuk menyekat Nasuha tadi. Nasuha sekali lagi. Antara jauh diberikan di situ kepada Muhammad Ridwan yang dikawal oleh Asharuddin. Tapi dapat pula sekarang ini kepada Eka. Hantar semula kepada Muhammad Ridwan. Eka semula. Mereka berlaikan di situ. Eka ke tengah. Dan berjaya dikeluarkan oleh pertahanan Malaysia. Nur Syahrul dapat memberikan di situ pada satu gerak yang menarik. Pastinya di sini Sapi Saleh memberikan kepada Kunalan yang belum marah sekarang ini mencari ruang. Kunalan hantar ke tengah. Terus tendangan tak mencari Sapi Saleh. Bagaimanapun sayang sekali dari Ash'ari ataupun satu tendangan yang dilakukan oleh Ash'ari. Ash'ari, tetapi saya rasa terkena kaki pemain pertahanan Indonesia. Tendangan sudut. Ash'ari
Indonesia menanti tengah sudut Malaysia. Syafiq Rahim terus memberikan kepada Nur Syahrul Idlan Talha. Syafiq semula awal ke tengah. Dari Syafiq tak percaya menghantar. Dari kawal semula oleh Indonesia. Nasuha sekarang ini. Hantaran panjang Nasuha. Jadi tanduk di situ oleh Fazli Syaz. Tapi Indonesia marah lagi sekarang ini dari pemain pertahanan Zulkifli. Mereka mengatur gerak dengan Eka di tengah. Gonzales mencari ruang sekarang ini. Tak percaya lepas dan tendangan yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan. Ataupun Bambang, maafkan saya, Bambang yang punya ruang untuk melakukan tendangan leret sebentar tadi. Terus dapat diselamatkan oleh penjaga gol Malaysia. Ya, Bambang dan Cristiano Gonzales mempunyai kelebihan untuk membuat half turn, untuk membuat percubaan-percubaan. Maka itu para pemain-pemain pertahanan kita harus menyekat atau tidak boleh membenarkan mereka ni menghadapi gol kita untuk membuat percubaan. Nasuha sekali lagi marah. Di depannya Rasman Roslan ke tengah. Dikeluarkan di situ oleh Fazli Syaz untuk tendangan sudut bagi Indonesia. 26 dikeluarkan dan 17 Amri Yahya dibawa masuk. 26 Malaysia ialah Asyari Samsudin yang dikeluarkan. Jadi Amri diharapkan dapat mengencar-ngacirkan pertahanan pasukan Indonesia. Ya, Hamri seharusnya sekarang menggunakan pengalaman beliau untuk membantu rakan-rakan kerana beliau dalam pasukan ini adalah salah seorang pemain yang senior dan boleh menggunakan segala ilmu dan kewibawaan beliau untuk membantu rakan-rakan beliau dalam situasi ini. Sulit dilakukan oleh Eka. Katakan cuba dilakukan di situ oleh Indonesia tidak berhasil. Dan peluang satu lagi hantaran menarik dilakukan. Dan Safis dikeluarkan di situ oleh Fazli Syaz. Masih terus dihantar. Sekali lagi Fazli Syaz. Akhirnya satu lagi hantaran dapat dilakukan oleh Indonesia. Bambang cuba terlibat di situ. Terus kepada Eka. Hantaran mencari Gonzales. Dikeluarkan keluar situ oleh Ma'am Muslim Ahmad. Tapi Indonesia terus melakukan rasakan. Muhammad Ridwan sekarang ini. Untuk Indonesia ke tengah. Sabri Abu mengeluarkan. Dan disambung di situ oleh Nur Syahrul atau siapa itu yang mengalami pencederaan. Dari tamparan yang dilakukan Leka sebentar tadi. Nur Syahrul Idlan Talha. Ya, kerana Syahrul turun untuk membantu dalam situasi bertahan dan beliau juga harus berhati-hati kerana beliau inilah salah seorang juga disegani oleh pertahanan Indonesia dan mereka ingin juga melakukan sesuatu untuk mencederakan beliau. Syahrul biasa oleh Boston ni. Kita terang percuba kepada Malaysia. Dari Indonesia. Satu antara menjulang di sini. Bambang. Amri Yahya cuba untuk menyekati. Dan peluang sekarang ini untuk dilakukan sesuatu lepas kami. Tidak. Memberikan kepada Zulkifli di seberang sana. Zulkifli ke tengah. Percaya ditanduk di situ oleh Fazli Syaz. Nur Syahrul. Hantar kepada Syafi Salih. Yang cuba untuk mengatur gerak. Tapi Syafi dikawal di situ dengan baik. Oleh Maman. Dan sekarang ini Indonesia mengatur gerak Nasuha. Tengah. Rasman Roslan mengeluarkan dari keadaan berbahaya. Indonesia menekan Malaysia sekarang ini. Richard sekali. Ya, sudah tentu mereka harus melakukan sedemikian untuk memperolehi gol atau menambahkan jaringan. Namun, para pemain-pemain midfield dan pertahanan kita harus berjaga-jaga supaya tidak boleh membenarkan hantaran-hantaran lintang berlaku untuk Gonzales atau Bambang di situ. Dikeluarkan oleh Rasman Roslan. Setelah Gonzales. Sekali lagi tandukan dilakukan oleh Fazli Syaz. Muhammad Ridwan. Indonesia mengatur gerak ke tengah dan ditolak keluar di situ oleh Fahmi. Masih lagi berlegar di kawasan Malaysia. Terus asakan dilakukan di sini. Nasuha mencari ruang, mencari peluang.
Hentakan dan asakan dilakukan oleh Amri Yahya. Amri cantik, kombinasi baik bersama dengan Rasman Ruslan. Hantar mengeluarkan dari keadaan berbahaya. Indonesia terus menguasai. Maman ke seberang sana diberikan kepada Zulkifli. Di depannya Kunalan. Colok ke tengah tidak berhasil. Sabri Abu dan sekarang ini Malaysia terus melakukan asakan dan juga gerak-gerak untuk menyelamatkan kita gol. Di bahagian midfield mereka berjeras. Amri Yahya percaya mencuri bola di situ untuk Amri. Diberikan kepada Safi Salih di sini. Amri sudah naik ke tengah, hantar ke tengah dan peluang tandukan. Oh, diselamatkan dan jaga gol. Dari tandukan terbang yang dilakukan sebentar tadi. Satu lagi datang, akhirnya diselamatkan. Oh, cantik pergerakan itu. Ya, satu hantaran yang cantik oleh Safi Salih dalam satu larian yang begitu cantik. Beliau meneraskan jangkauan Marcos tadi dan tandukan juga begitu kemas, namun terus kedakapan atau tangkapan Marcos. Terus di tengah Eka. Dari Gonzales yang telah pun offside. Kurang dari 10 minit. Tidak termasuk waktu kecederaan untuk Indonesia mencari 3 gol bagi menyamakan kedudukan. Itu pun belum cukup kerana jaringan Malaysia adalah di tempat lawan. Ya, sudah tentu ini sukar untuk mereka memperolehi, tetapi dalam perlawanan bola sepak apa-apa pun boleh berlaku. Namun apa yang perlu pemain kita lakukan, fokus kepada permainan, beri tumpuan sehingga tamat permainan dan kalau boleh membuat counter attack seperti mana kita lihat tadi untuk menambahkan jaringan. Semula Indonesia melakukan gerak. Rasman, Nur Syahrul dan Talaha yang turun ke bawah mencari bola. Hantaran panjang cuba diberikan kepada Safi Salih. Dikawal semula oleh Indonesia, Tony Stripto. Di tengah Eka Ramadhani. Satu hantaran panjang diberikan di situ ke seberang sana. Sudah berada Muhammad Ridwan. Zulkifli pula sekarang ini untuk Indonesia. Di tengah beberapa orang pemain Indonesia menanti. Muhammad Ridwan, Zulkifli. Pergantian di situ. Zulkifli hantar ke tengah. Yang dicari adalah Bambang. Dan percaya dikeluarkan di situ oleh Malaysia. Dari keadaan berbahaya dan meneruskan kemarahan Rasman Ruslan. Dia mengarahkan supaya Safi Salih berkembang. Safi di depannya ialah Tony Sucipto. Masih lagi Safi mengawal. Hantar ke tengah. Percaya dikeluarkan di situ oleh Hamka. Nur Syahrul pula sekarang ini. Cantik antaran ke seberang sana. Untuk Kunalan. Di depan Kunalan. Zulkifli. Tapi nampaknya Kunalan terlalu kuat pula menendang bola. Memberi ruang kepada Indonesia mengatur gerak. Bambang Pamungkas. Ke bawah sedikit. Nasuha. Gonzales sudah berada di depan. Nasuha cuba untuk memberakap Rasman Ruslan. Masih lepas Nasuha. Satu antara terus. Diselamatkan oleh penjaga gol Harul Fahmi. Kita lihat banyak Nasuha membuat serangan atau membantu dalam serangan di mana bahagian midfield Indonesia setelah keluarnya Firman tadi tidak ada sebarang pemain yang boleh mengemudikan midfield tadi, di mana mereka banyak menggunakan hantaran lintang dan juga serangan-serangan daripada pemain-pemain terutama daripada Nasuha tadi untuk menyerang. Selamatkan oleh Harul Fahmi Cemat. Menjaga gol Malaysia. Safi Salih pula mengalami sedikit kecederaan. Penjaring terbanyak untuk musim ini. Sudah pasti saya rasa dengan 5 gol yang dimilikinya sekarang ini. Sebelum ini penjaring terbanyak pada edisi pertama adalah Nippon Strongen dari Thailand. Kemudian Myo Line dari Myanmar pada tahun 1998. Gaduh Setiawan Indonesia. Barawat Serim Melaka dari Thailand pada edisi 2000. Bambang Pamungkas pada edisi 2002. Ilham Jayakesuma Indonesia pada tahun 2004. Dan Nur Azlan Alam Shah Singapura pada tahun 2006, Budi Santoso Agu Kasmer dan Tarsen Dongga pada tahun 2008. Jadi nama pemain Malaysia akan berada antara senar Safi Salih untuk tahun 2010. Zulkifli cara tuntas dan akhirnya disalahkan di situ. Sarudin Putra saya rasa. Sabri Abu pula mengalami kecederaan.
Bangkit kata Syafiq Rahim. Para pemain kita harus juga berjaga-jaga supaya tidak terlalu mudah sangat untuk bersituasi dengan bola, kerana dengan keadaan terdesak sebegini, asakan yang kuat boleh berlaku terhadap mereka. Salah tadi dilakukan oleh Asharuddin Putra. Jadi tendangan percuma untuk Indonesia. Setelah syukur dikeluarkan. Lagi hantaran menyilang pula kali ini. Diberikan di situ. Dapat peluang sekarang masuk. Mencari gol kedua untuk dirinya. Dikepung oleh pemain Malaysia. Cuba memberikan kepada Bambang. Dikeluarkan oleh Malaysia. Dan akhirnya Syafiq Rahim mengeluarkan dari permainan. Semula Nasuha. Duri dalam daging untuk Malaysia sekarang ini. Pemain pertahanan ini. Hantar ke tengah. Ditumpuk di situ oleh Khairul Fahmi. Terus ke Barkunalan. Nasuha banyak bertindak sebagai penyerang daripada pertahanan, kerana inilah dikatakan mereka meletakkan 5 pemain midfield untuk menjana serangan, di mana 2 di hadapan, mana jadi sistem 3-5-2 dalam serangan. Jaga gol Marcus mengarahkan rakan-rakan supaya terus berada di depan. Tadukan tipis Bambang mencari Christian Gonzalez, tidak berhasil. Dapat sekarang ini kepada Eka Ramadhani. Antara jauh, cuba untuk mencari di situ Zulkifli. Dan cuba masuk dalam kawasan penalti sekarang, melepaskan sepakan gol. Indonesia semakin menghampiri sekarang ini kedudukan 2-1. Dalam masa tinggal lagi 3 minit, tidak termasuk waktu kecederaan. Jadi secara agregat sekarang ini kedudukan 4-2. Malaysia masih mempunyai defisit 2 gol untuk dipertahankan. Muhammad Ridwan menjaringkan gol setelah berjaya menggelecek pertahanan. Ulang tayang, perhatikan sekali lagi. Cuba dikawal di situ oleh Asharuddin. Muhammad Ridwan marah masuk, melepaskan sepakan kencang dan terus menewaskan Khairul Fahmi. Gol for Indonesia. Dari Muhammad Ridwan. Ada tandukan gol yang dilakukan oleh tertanduk Muslim. dalam gol sendiri. Tandukan dari Muslim atau Fazli Sas? Kurang pasti saya. Muslim. Saya rasa Muslim. Kerana seperti mana saya kata tadi, dalam situasi yang tertekan sebegini, pemain-pemain kita harus memberi tumpuan untuk mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Kerana ini boleh berlaku kerana percubaan-percubaan dilakukan oleh rata-rata pemain Indonesia adalah luar kawasan penalti. Minit ke-88, Muslim Ahmad menantu gol untuk menjadikan kedudukan Indonesia 2, Malaysia 1. Dan saya rasa para pemain kita harus memberi tumpuan, fokus kepada baki perlawanan ini, minit-minit perlawanan ini, kerana sekiranya kita mengundang banyak tekanan, maka perkara sebegini boleh berlaku. Tidak termasuk waktu kecederaan, tinggal lagi 1 minit permainan. Khairul Fahmi pula menendang bola keluar. Tony di tengah memberikan di situ kepada Hamka. Zulkifli. Indonesia kembali mengatur gerak mereka untuk mencari gol. Sekali lagi perhatikan Muhammad Ridwan cuba untuk menggelecek di situ. Sembola di situ diberikan dan akhirnya diselamatkan oleh Sabri Abu. Terus memberikan kepada Syafiq Saleh. Syafiq lepas. Masih lagi Syafiq Saleh. Terlalu jauh bola dari kakinya. Berjaya melepaskan bola ke tengah. Ataupun telah melepasi garisan gol tadi. Gerakan dilakukan oleh Syafiq Saleh. Garisan gol. 5 gol Syafiq Saleh. Yang ada cita-cita untuk bermain di Indonesia katanya. Mungkin ini dapat menarik perhatian Indonesia. Bambang. Ke belakang sedikit. Diberikan kepada Maman yang sudah naik ke atas. Tolakan dilakukan di situ. Serta merta diambil. Rasman Roslan. Dan Nasuha. Offside. Jadi tinggal waktu kecederaan sekarang ini diisi oleh pemain-pemain Malaysia bagi menyelamatkan kedudukan 2 gol dalam tangan. Saya rasa pemain kita tak sepatutnya terasa tertekan kerana mereka ketahui
kelebihan gol di tangan mereka dan harus bermain dengan tenang untuk keluarkan bola daripada kawasan-kawasan bahaya. Kerana tertekan sebenarnya pasukan Indonesia, bukan kita. Bambang akan melakukan tendangan. 2 gol yang dilakukannya sebelum ini. Dari Bambang Pamungkas ketika menewaskan Thailand. Bambang diselamatkan di situ oleh Khairul Fahmi untuk tendangan sulit. Dalam waktu kecederaan, Malaysia menghampiri kejuaraan. Sekali lagi Fahmi menanduk. Coba di situ dilakukan oleh Zulkifli. Diselamatkan di situ oleh Nur Syahrul. Menghantar keluar untuk mencari Safi Salih. Masih dekat Safi Salih. Tak berjaya. Tapi Nur Syahrul ada di situ untuk menyelamatkannya. Dan sudut atau dalam percubaan atau lontaran. Taruh Pacang dikeluarkan oleh Syafiq dari tekanan yang dilakukan oleh Indonesia. Bostami sekarang ini lagi hantaran ke kotak penalti, didadai oleh Bambang di situ dan tendangannya tinggi. Para pemain kita harus menyekat Bambang daripada percobaan daripada luar kawasan penalti kerana ini akan mengundang tekanan kepada diri kita sendiri dan apatah lagi minit-minit tambahan masa ini tidak sepatutnya membuat sebarang tekanan. Harus mereka keluarkan bola daripada zon bahaya supaya mereka boleh ada nafas atau ruang untuk bernafas. Seperti menanduk. Malaysia mengetur gerak Kudalan sekarang ini. Mencari gol diberikan kepada Amri Yahya. Amri Yahya ke tengah, cantik pergerakan itu Kudalan. Tak percaya melepaskan sepakan yang lebih berpisah. Dikawal oleh pertahanan Indonesia. Bambang pula sekarang ini membawa harapan Indonesia untuk menambah gol. Di seberang sana Zulkifli menanti. Zulkifli hantaran panjang terus kepada penjaga gol Khairul Fahmi. Walaupun asakan cuba dilakukan oleh Cristiano Gonzalez. Sebenarnya Cristiano Gonzalez hanya mengharapkan bola lintang, bola udara saja untuk beliau membuat tandukan. Ada pertukaran pemain, Safi Salih dikeluarkan dan pemain muda Izzat dibawa masuk oleh Malaysia. Dalam waktu kecederaan ini, Bambang menyatakan sesuatu kepada Safi Salih. Izzat Faris Ramlan. Bagaimana anda melihat pemain muda ini? Encet. Satu peluang yang baik diberikan kepada Izzat untuk menonjol dan menunjukkan bakat beliau dalam pentas sebegini dan saya rasa inilah peluang baik untuk beliau sekurang-kurangnya merasai bahang final. Sekurang-kurangnya beliau boleh katakan pernah beraksi dalam final dan saya rasa Raja Gopal banyak memberi peluang kepada pemain-pemain simpanan dan juga pemain-pemain muda. Ini satu petanda yang baik untuk Asia kerana selepas ini saya rasa semua negara akan meniru atau mengikuti corak sebegini untuk memberi kepercayaan kepada pemain-pemain muda untuk bermain di pertandingan-pertandingan besar sebegini. Indonesia kembali menguasai dalam waktu kecederaan. Tony Sutipto dihantar ke depan. Nasuha memberikan kepada Bostami. Tendangan melangit yang dilakukan oleh Bostami. Malaysia menanti sekarang ini whistle penamat. Rizal gelisah menyedari misinya tidak berhasil di Indonesia. Khairul Fahmi tenang walaupun telah melepaskan 2 gol. Dan whistle penamat dibunyikan oleh pengadil dari Australia iaitu Peter Daniel Greens. Memberikan kedudukan malam ini di Gelora Bung Karno. Malaysia tewas 1-2 tetapi bekal 3-0 yang dibawa kemari memberikan keseluruhannya. Malaysia menewaskan Indonesia bagi Piala AFF Suzuki 4-2. Jadi Malaysia juara kali pertama. Bagaimana Richard melihat perlawanan keseluruhannya? Ya, sudah tentu Malaysia mengembalikan satu kehormatan daripada sekarang mereka akan digeruni dan dihormati di rantau Asia
dan Raja Gopal membuat satu impak yang baik untuk pasukan negara kita, dan juga sekaligus pembangunan juga membuat sumbangan yang baik untuk beliau. Dan inilah satu corak dan satu pendekatan yang baik diambil oleh Raja Gopal dan anak-anak buahnya. Syabas kepada Malaysia, tahniah kepada Malaysia, rakyat Malaysia bangga dengan apa yang kita nantikan Piala Suzuki ini akhirnya kembali ke tanah air kita juga. 9.53 malam waktu di Kuala Lumpur. Malaysia menewaskan pasukan Indonesia dengan secara agregat 4-2, walaupun di Gelora Bung Karno kita tewas dengan 1-2. Jadi Piala AFF Suzuki dimiliki oleh Malaysia, negara keempat setelah Thailand 3 kali, Singapura 3 kali, Vietnam sekali, dan Malaysia mencatatkan tinta emasnya untuk tahun 2010. Kita berehat dulu. Kita akan bersama nanti dengan Izwan dan juga Chris di Kuala Lumpur sebelum kita menyaksikan upacara penyampaian hadiah untuk anak-anak muda pimpinan K. Raja Gopal Piala AFF Suzuki.